Ya, saya di Berita RTM, sahih dan berimbang. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Berita perdana edisi Selasa 28 Jun. Saya Syahril Sarabudin. Dan saya Larendra Fiona Beratbaikan. Baik saudara, berikut paparan utama malam ini. Jawatan Kuasa Sekuriti Makanan peringkat negeri dan daerah ditubuh Perkasa Sekuriti Makanan. Patut ditamatkan selari fasa peralihan ke endemik. Jawatan Kuasa Sekuriti Makanan di peringkat negeri dan daerah ditubuh bagi memastikan pelaksanaan Pelan Tindakan Dasar Sekuriti Makanan Negara 2021-2025. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, penubuhan yang dipersetujui kerajaan negeri itu akan menjadi sinergi bersama Kerajaan Persekutuan. 7 inisiatif turut dipersetujui kerajaan negeri. Antaranya meningkatkan keluasan tanah sesuai untuk aktiviti pertanian dan mengekalkan pengezonan kawasan jelapang padi. Taman Kekal Pengeluaran Makanan akan diwarta selain mengekalkan pewartaan zon industri akuakultur. Selain itu, proses kelulusan kebenaran merancang pembangunan sistem reban ayam dan agromakanan akan dipermudah. Jawatan Kuasa Pembangunan Tanah Pertanian peringkat daerah turut ditubuh bagi memudah cara pembangunan tanah pertanian milik persendirian. Juga bakal ditetapkan kadar caj abstraksi lebih rendah bagi sumber air tawar dan masin bagi sektor agromakanan. Dalam pada itu, Kerajaan Persekutuan akan mempertimbang cadangan pengurangan atau pengecualian cukai industri agromakanan. Perinciannya akan dikongsi Kementerian Kewangan dalam masa terdekat. Baik, mengambil kira kenaikan harga makanan yang diimport dan kesan inflasi, isu sekuriti makanan negara sewajarnya ditangani segera bukan sahaja oleh kerajaan, malah memerlukan penlibatan rakyat. Lantas timbul cadangan agar kempen Buku Hijau 2.0 digerakkan kembali sebagai salah satu penyelesaian kepada permasalahan ini. Ya, kita ikuti laporan Sazwani Samsu. Kempen Buku Hijau diperkenal pada tahun 1974, seterusnya dilancar Perdana Menteri ketika itu, Tun Abdul Razak. Kini dicadang diperkenal semula sebagai Kempen Buku Hijau 2.0. Bagaimana kerangka ini dapat mengatasi kerungsingan dek peningkatan harga barangan domestik mahupun global? Antara usaha menerusi kempen ini, manfaatkan ruang kosong sama ada di kampung, taman perumahan mahupun di tanah persendirian. Meskipun awalnya menyasarkan masyarakat luar bandar, namun Buku Hijau 2.0 kini perlu menfokuskan populasi penduduk di kota. Ini kerana 70% masyarakat kini menetap di kawasan perbandaran dan jumlah itu dijangka terus meningkat. Masih relevan, cuma pendekatan berlainan. So, kalau dulu adalah saya katakan untuk masyarakat luar bandar, ada tanah terbiar, meningkatkan pendapatan masyarakat luar bandar dan juga mengurangkan pergantungan pada negara luar. Tapi sekarang ni selain daripada luar bandar harus dipanjangkan kepada masyarakat bandar. Dan kaedahnya bukan lagi tanah terbiar tapi mungkin bangunan terbiar dan juga menggunakan teknologi yang ada lah. Selain perlu mengambil kira penggunaan teknologi moden sekaligus mengurangkan kebergantungan tenaga buruh, penglibatan anak muda juga ditagih. Dan bagi melihat gerakan ini berjaya, insentif seperti bantuan khidmat nasihat dan latihan juga perlu dilaksana. Kita perlu ada satu ekosistem yang bertunjangkan 3 perkara. Pertama, dari segi polisi kita atau dasar kita. Kedua, dari segi teknologi.
Ketiga adalah dari segi orangnya. Perlunya kita membuat satu dasar supaya negeri-negeri yang menyisihkan tanah untuk pengeluaran makanan harus kerajaan persekutuan bagi insentif. Kempen Buku Hijau 2.0 perlu digerakkan kembali bagi mempegiat aktiviti perkebunan selain menggalakkan pembabitan golongan muda dalam sektor pertanian. Ini penting bagi memperkukuh sekuriti makanan negara dalam mendepani cabaran global di masa hadapan. Sazwani Samsu, Berita RTM. Rasionalisasi subsidi wajar dilaksana bagi memastikan hanya yang layak menikmati bantuan. Usaha itu juga memastikan kerajaan tidak menanggung jumlah subsidi besar dalam jangka masa panjang. Menurut penganalisis ekonomi Profesor Madya Dr. Aimi Zulhazmi Abdul Rashid, peruntukan subsidi yang tinggi menyebabkan kadar hutang negara meningkat dan memberi implikasi kewangan. Perbelanjaan kerajaan perlu diseimbangkan antara keperluan rakyat dan pembangunan negara, dan formula mesti dicari untuk mengelakkan subsidi seperti sekarang berterusan dibelanjakan. Ya, ini dapat mengelakkan pembaziran dan ketirisan seperti penyalahgunaan dan penyelundupan subsidi. Hampir 80 bilion ringgit subsidi dijangka ditanggung kerajaan tahun ini. Ia merupakan angka terbesar dalam sejarah. Op patuh yang dilaksanakan bagi membantras ketidakpatuhan SOP pencegahan COVID-19 di peringkat nasional secara bersepadu dan besar-besaran ditamatkan Sabtu lalu setelah setahun digerakkan. Penamatan selari dengan situasi negara yang ketika ini berada pada fasa peralihan ke endemik. Selaras itu, berkuat kuasa Khamis ini, kerajaan memutuskan untuk menamatkan pelantikan pegawai yang diberikan kuasa di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988. Walau bagaimanapun, pihak PDRM akan terus bekerjasama dengan pihak Kementerian Kesihatan Malaysia bagi tujuan penguatkuasaan SOP dan protokol peralihan endemik menggunakan kuasa perundangan sedia ada di bawah Akta Polis 1967 dengan pendekatan yang diberikan lebih kepada advokasi kepada rakyat berkaitan fasa peralihan endemik ini. Sehingga 25 Jun lalu, lebih 5 juta pemeriksaan op patuh dijalankan. Daripada jumlah itu, lebih 13,000 kompaun dikeluarkan serta lebih 6,000 premis diarah tutup. 5 beranak termasuk bayi maut apabila kereta dinaiki mereka bertembung dengan trailer. Kejadian berlaku di Pekan Pahang petang tadi. Pegawai Perhubungan Awam Jabatan Bomba dan Penyelamat Pahang, Zulfadli Zakaria berkata pihaknya menerima laporan mengenai insiden di Jalan Gambang Muazzam Shah pada pukul 3.17 petang. Semua pemandu dan penumpang kereta disahkan maut di lokasi kejadian, manakala pemandu dan penumpang lori selamat. Mayat bangsa diserahkan kepada polis. Bangsa tercedera dihantar ke hospital untuk rawatan. Baik, kita ke perkembangan musim haji 2022. Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi memberi kelebihan kepada Malaysia untuk menjadi negara pertama memilih jadual waktu melontar jamrah di Mina ketika operasi Masyair nanti. Ini satu kebaikan kepada Malaysia apabila dapat memilih waktu malam bagi mengelak cuaca panas dan musibah akibat kesesakan jemaah. Dan dengan itu kita telah memilih untuk pergi melontar pada waktu malam, iaitu pada pukul 8 malam sehinggalah pukul 10 malam, kerana itulah masa cuaca yang agak dingin berbanding dengan keadaan terdedah pada cuaca yang panas.
Antara kemudahan baharu lain ialah jemaah tidak lagi perlu mengutip batu melontar di Muzdalifah. Sebaliknya, ia akan diadakan pihak muassasah beberapa hari sebelum bergerak ke Masyair. 17 bas disediakan bagi setiap maktab untuk membawa jemaah ketika operasi Masyair. Operasi turut dibantu 175 sukarelawan sahabat maktab terdiri daripada jemaah haji sendiri. Semakan semula prospek penarafan kredit berdaulat oleh S&P Global Ratings membuktikan keyakinannya kepada usaha konsolidasi fiskal dan memperkasa pertumbuhan ekonomi negara. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Mustafa Mohamad berkata, walaupun berdepan pelbagai cabaran, Malaysia masih mampu mengekalkan kadar pertumbuhan yang menggalakkan. Ini dilalukan merupakan satu pengiktirafan pada dasar-dasar kita yang tepat. Ya, kita sedia maklum kita menghadapi banyak cabaran dalam keadaan geopolitik yang tidak menentu. Walaupun kita menghadapi pelbagai cabaran, termasuklah ketidaktentuan ekonomi dunia, inflasi yang melanda banyak negara. Tapi walaupun menghadapi cabaran tersebut, kadar pertumbuhan kita masih lagi menggalakkan. Berdasarkan momentum pertumbuhan semasa, beliau yakin negara mampu mengurus risiko ketidaktentuan global dan memastikan rakyat terus dilindungi. Beliau berkata demikian selepas sidang kemuncak ekonomi digital dan teknologi dunia di ibu negara. Semalam, agensi penarafan S&P Global Ratings menyemak semula prospek penarafan negara. Baik, dalam pada itu, semakan semula prospek penarafan kredit berdaulat jangka panjang Malaysia oleh S&P Global Ratings mencerminkan dasar-dasar fiskal kerajaan yang berkesan. Penganalisis ekonomi Profesor Madya Dr. Baharum Abdul Hamid berkata, semakan stabil daripada negatif itu juga akan memperkukuh keyakinan pelabur terhadap ekonomi negara. Ini adalah satu berita baik bukan sahaja untuk kerajaan dan rakyat, malah ia juga berita baik untuk pelabur, baik pelabur domestik maupun pelabur luar. Ini menunjukkan keyakinan dunia luar termasuk rating agensi seperti S&P yang telah menaikkan kita daripada negatif ke stabil dan juga rating A-. Ia adalah satu isyarat bahawa mereka yakin terhadap dasar-dasar fiskal yang kita telah jalankan dan mereka juga telah meletakkan unjuran pertumbuhan untuk negara pada 6.1% pada tahun ini dan 5% pada tahun 2023. Unjuran agensi penarafan itu memberi gambaran bahawa ekonomi negara berada pada landasan pertumbuhan kukuh dan mampan pada masa akan datang. Jenama kesihatan Upsell mencipta kejayaan membanggakan apabila menerima anugerah Asia Pacific Book of the Top Super Health Brand ke-19. Terus melangkah kejayaan tersendiri, produk di bawah payung Upsell Beauty dan Health Sdn Bhd itu menerima pengiktirafan berkenaan pada majlis yang berlangsung di Putrajaya. Pengurus pemasarannya, Farah Dalila Fauzi menyifatkan anugerah yang diraih membakar semangat selain menjadi penanda aras baharu buat syarikat mereka. Pertama sekali, Alhamdulillah, syukur saya wakil daripada pengasas Upsell, Sis Aida ataupun Aida binti Saad dan juga co-founder Encik Muhammad Zaidi bin Abdul Ghani. Dengan pengiktirafan ini, kami dapat meningkatkan lagi brand Upsell ni yang telah diusahakan selama 7 tahun yang mengusahakan produk kesihatan yang berasaskan aprikot. Sementara itu, pengurus operasi Muhammad Hassan Samsul berkata kejayaan Upsell ini dilihat sebagai permulaan baik bagi tahun 2022. Perancangan masa depan kami ingin bergerak lebih maju macam dengan lebih kepada produktivitas yang ingin memecah pasaran luar negara. Itu saja. Upsell Cafe, minuman pracampuran yang diformulasi daripada bahan semula jadi premium, diedar ke seluruh negara melalui rangkaian ejen yang besar. Sekarang kita ada 3 produk. Ya, 3 produk. Upsell Cafe, Upsell Coco dan Apricot Tablet.
Sekarang ni yang lebih kepada terkenal tu dia kopi FZ Cafe lah. Sebab FZ Cafe pun kita dah lebih kurang 7 tahun. 7 tahun dekat pasaran tapi dia orang baru kenal kan. Sebab kita pun dah banyak buat marketing apa semua kan. Sebab sebelum ni kita kopi FZ Cafe ni kita cuma pasarkan dia dekat farmasi sahaja. Absel Cafe memiliki lebih 14,000 ejen berdaftar yang sudah menikmati pendapatan tambahan sehingga RM30,000 sebulan. Susulan ketidaktentuan harga minyak sawit mentah, tindakan tegas menanti kilang pemprosesan yang enggan membeli buah tandan segar. Perbuatan itu bukan setakat menjejaskan stok sedia ada, malah turut memberi kesan negatif kepada pekebun kecil. Kita tahu bahawa buah ni kita tidak boleh lepas pergi 2-3 hari. Kalau 2-3 hari dah rosak. Maknanya dia akan menjejaskan rosakan buah, pendapatan mungkin pekebun kecil akan terkesan. Mereka harus beli this buah PTS ni. Dia tak boleh biar gitu saja. Kami akan ambil tindakan yang sewajarnya. Beliau mengingatkan pengilang naik turun harga adalah risiko perniagaan. Justru perkara itu tidak sepatutnya berlaku. Datuk Seri Dr. Wee ditemui selepas Majlis Pelancaran Teknologi Baharu pada Seminar dan Pameran Pemindahan Teknologi 2022 di Bangi. Mesyuarat bersama Ketua Menteri dan Menteri Besar dipengerusikan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob setuju menubuhkan jawatankuasa khas penyeragaman kos, charge dan fee bagi pembangunan infrastruktur komunikasi di peringkat negeri. Cadangan mekanisme penyeragaman kos bakal disyorkan bagi pembangunan infrastruktur komunikasi seluruh negara. Menurut Perdana Menteri, charge dan fee dikenakan negeri, pihak berkuasa tempatan, agensi pusat sehenti dan agensi berkaitan adalah berbeza bagi menggalakkan penyedia perkhidmatan meningkatkan pelaburan penyediaan infrastruktur secara menyeluruh. Penyeragaman charge dan fee diperlukan. Ia secara tidak langsung bakal mengurangkan jurang infrastruktur komunikasi antara bandar dengan luar bandar. 100 mahasiswa dari setiap 14 institusi pengajian tinggi awam IPTA disasar menyertai program literasi kewangan dan persediaan kerjaya FLIK. Pelajar IPTA tahun 2022, anjuran Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN. Terbaharu program bertujuan memberi pendedahan berkaitan pengurusan kewangan dan penyediaan sebelum melangkah ke alam pekerjaan diadakan di Universiti Sains Malaysia USM. Perinciannya kita bersama Zatul Iqmah Muhammad Noor. Ketua Pegawai Eksekutif PTPTN Ahmad Dasuki Abdul Majid berkata, program yang berlangsung selama 2 hari itu merupakan inisiatif bagi meningkatkan kualiti dan daya saing graduan dalam pasaran kerja. Ia sekaligus sejajar dengan Pelan Strategik Kebolehpasaran Graduan 2021-2025 yang dilancarkan Kementerian Pengajian Tinggi tahun lalu. Ini adalah bagi kita nak memperkemaskan berkenaan ilmu pengurusan kewangan pelajar-pelajar ini supaya mereka ni dapat peluang pekerjaan yang lebih cerah apabila mereka tamat pengajian nanti. Dalam program ini juga kita menjadikan pelajar dengan program-program motivasi. Kita sediakan pelajar dari segi penyediaan resume yang terbaik. Kita juga mengadakan kursus-kursus berkenaan digital marketing dan juga pengurusan kewangan oleh AKPK. Sementara itu, seorang pelajar tahun 2 dari jurusan Sains Kaji Hayat, Ungku Zafira Abdul Aziz, mengakui program yang disertainya itu memberi manfaat besar untuk dia menghadapi alam pekerjaan. Selama ini kita memang dah diberi kita diberi ilmu meramu kalkulator, tapi bila mendengar Pak Din ni saya lagi memahami dan saya dapat tahu apa yang saya nak letak dalam kalkulator saya. Saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada PTPTN kerana membuat program sebegini, kerana saya tahu ia tidak mudah dengan keadaan pandemik sekarang, lagipun dengan secara face to face. Jadi kita dapat berinteraksi, jadi rasa interaksi antara speaker dengan penonton tu sangatlah diridui, dan terima kasih PTPTN kerana membuat dalam juga financial dalam kewangan. Selain itu lagi Puan Suzy, dia mengajar macam mana kita menggunakan media sosial untuk market, untuk mendapat penjana yang lain. Itu pun daripada apa yang dia berikan, saya terus tahu apa yang saya ingin menggunakan Instagram saya.
Ya, okey. Sebenarnya program ni kan saya agak amat berterima kasih lah kepada PTPTN kerana mereka menganjurkan program ini untuk pelajar-pelajar USM, dan saya harap dapat menyertai lagi dengan masa yang lagi lama lah supaya dapat belajar dengan lagi banyak lagi. Memberi kesedaran berkenaan kepentingan menabung dan perancangan keuangan, itu yang cuba diterapkan PTPTN kepada pelajar di universiti. Jadi menerusi program ini, pelajar secara tak langsung dapat mempelajari berkenaan ilmu pengurusan keuangan yang betul, terutama apabila mereka memasuki dunia pekerjaan. Satu Likmah Muhammad Noor, Berita RTM. Tiga premis menjual peranti penstriman Android Box di Petaling Jaya, Selangor digempur pihak berkuasa. Hasilnya 17 unit alat berkenaan dan dokumen disyaki mengandungi karya hak cipta dirampas. Menurut pengarah penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Azman Adam, premis berkenaan beroperasi dalam sebuah pusat beli belah. Dua suspek disyaki melakukan aktiviti bercanggah Akta Hak Cipta 1987 ditahan. Pihak berkuasa mengingatkan peniaga agar tidak menjual alat penstriman seumpama. Orang ramai yang mempunyai maklumat mengenai penjualan peranti berkenaan diminta tampil memberi maklumat. Baik, berita perdana malam ni kita teruskan dengan perkembangan sukan. Terus bersama Azamuddin. Azam, silakan. Datuk Pandalela Rinong terus harumkan nama Malaysia. Aksi badminton terbuka Malaysia bermula. Syaril dan Fiona. Assalamualaikum, salam sukan untuk semua. Kita mulakan dengan kejohanan dunia FINA 2022. Ratu Terjun Negara Datuk Pandalela Rinong sekali lagi mengharumkan nama negara di pentas tertinggi apabila meraih pingat gangsa bagi acara 10 meter platform wanita dalam kejohanan yang berlangsung di Budapest, Hungary. Atlet kelahiran Sarawak itu berjaya mencatat 338.85 mata untuk meraih kedudukan podium sekaligus memperbaiki catatan pada pusingan kelayakan. Juara dunia 2019, Chen Yuji dari China meraih pingat emas dengan kutipan 417.25 mata. Manakala rakan senegara yang juga pemenang emas Olimpik Tokyo, Chuan Hong Chang, berada di tempat kedua dengan mengutip 416.96 mata. Datuk Pandalela yang memenangi pingat emas kejohanan terjun Piala Dunia 2021 di Tokyo merupakan atlet paling senior dalam acara 10 meter platform wanita di Budapest. Beliau akan terus beraksi dalam acara 10 meter platform seirama wanita bersama gandingannya Nur Dabita Sabri Khamis ini dalam usaha mempertahankan pingat perak yang dimenangi bersama pasangan terdahulu Datuk Leong Mun Yi pada 2019. Kejohanan badminton terbuka Malaysia 2022 membuka tirainya di Axiata Arena hari ini selepas 2 tahun tertangguh susulan penularan wabak COVID-19. Nasib berbeza dialami barisan pemain negara pada aksi pusingan pertama siang tadi. Bangkit dari ketinggalan beregu campuran profesional negara, Goh Sun Huat Chevon Lai mempamerkan aksi luar biasa menewaskan gandingan senegara Tan Kian Meng Lai Peijing 21-18, 19-21, 21-18. Mereka yang masih lagi belum pulih sepenuhnya dari keracunan makanan baru-baru ini dilihat sedikit bergelut dengan masalah prestasi sebelum menundukkan pilihan ketujuh kejohanan itu. Menurutnya keadaan angin yang agak kuat di gelanggang perlawanan turut mempengaruhi aksi mereka. For first set, saya nak kata itu set saya bagi kredit kepada partner lah sebab memang first set saya memang tak boleh control shutter dia. Saya tak dapat rhythm semua. Saya masih tengah cari condition court. Tapi akhir kena ketinggalan jauh tapi partner dia lebih control, dia lebih adapt cepat. So dari sana dia bawa balik game, dia control balik game. So saya dapat balik rhythm game semua. Kita temu dengan Malaysia juga, so maknanya ada satu pair yang kena kalah, so quite sedih juga bagi sana.
So walaupun kita sudah menang, so kita akan motivate sendiri untuk ke second round. Chevron Lai yang agak lambat menemui rentak dan kerap membuat kesilapan menyaksikan pasangan itu ketinggalan 11-18 pada set pertama. Namun mereka berjaya bangkit dengan mencatat 10 mata berturut-turut untuk memastikan kemenangan berpihak kepada mereka. Mereka bagaimanapun tewas di set kedua sebelum berjaya mempamer aksi lebih kemas dalam set penentuan. Sun Huat Chevron Lai akan bertemu pasangan dari Korea Kim Won Ho Jeong Ya Yoon di pusingan kedua. Turut mara ke pusingan kedua, beregu lelaki negara Tan Wee Kyong Tan Kian Meng selepas menewaskan lawannya dari Denmark Jeppe Bai Lesi Molat 18-21, 21-15, 21-17. Sementara nasib berbeza buat dua lagi beregu campuran dan beregu lelaki negara apabila pulang awal. Kendingan Chan Peng Soon Chia Hee Si yang masih lagi dalam tempoh menguji keserasian tewas kepada pasangan muda Indonesia Rina Frivaldi Pita Haningchas Mentari 21-9, 12-21, 20-22. Ya, bad luck hari ini. Memang hari ini memang sangat kontrol lah, itu shutter memang itu angin sangat kuat untuk saya dengan isi yang opponent ni yang bukan yang sangat baik barang lah. So saya dengan isi dengan cuma sudah try our best lah, pergi control tapi masih kalah 2 poin. Dalam satu lagi aksi beregu campuran, Jan Chong Hun, Pek Yen Wee turut tewas di tangan pilihan ke-6 kejohanan dari Hong Kong, Tan Chung Man, Se Ying Shuat 21-18, 21-18. Pasangan beregu lelaki muda negara Chang Yi Jun, Yap Roy King juga gagal mara kesaingan seterusnya selepas kalah dengan pemain dari China, Yu Yung Shen O Xuan Yi 21-14, 21-18. Beberapa lagi perlawanan melibatkan pemain Malaysia, antaranya Li Zijia akan berlangsung esok. Lembaga Pengarah Majlis Olimpik Malaysia MOM akan bermesyuarat segera bagi meneliti semula sasaran emas di Sukan Commonwealth Birmingham 2022. Ketua Kontingen Malaysia, Datuk Syarul Zaman Yahya berkata, mesyuarat berkenaan akan dipengerusikan sendiri Presiden MOM Tan Sri Muhammad Nurza Zakaria. Kita setkan pada 15 Julai, tapi saya rasa oleh kerana perkembangan terkini mungkin akan dipercepatkan. Sebab 15 Julai ni kita setkan sebab ianya seminggu sebelum kontingen bertolak. Jadi kita rasa masa yang sesuai lah. Tapi dengan perkembangan yang terbaru ni, saya rasa mungkin ianya akan dibuat lebih awal. Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan Majlis Convocation Institut Latihan Perindustrian ILP Ipoh di Meru Raya. Pada masa sama, beliau juga tidak menolak kemungkinan akan ada beberapa perubahan sasaran peringkat emas susulan kehilangan beberapa prospek. Untuk kita bincangkan semula dari segi target kita, kerana kita perlu berpijak di bumi yang nyata dengan kehilangan beberapa prospek medal. Tetapi kita sebenarnya menaruh harapan kepada semua yang berjaya untuk melayakkan diri ke Birmingham. Mesyuarat berkenaan juga akan membincangkan pengganti pembawa jalur gemilang selepas pemain skuash negara SC Vasanggari terbabit kemalangan. Penerjun negara Nur Dabita Sabri antara nama yang disebut-sebut sebagai pengganti. Pada edisi 2018 di Gold Coast, Malaysia menamatkan saingan di kedudukan ke-12 selepas meraih 7 emas, 5 perak dan 12 gangsa. Beralih ke bola sepak Piala AFC 2022. Kedah Darul Aman KDAFC menghidupkan semula peluang untuk beraksi di pusingan kalah mati selepas menewaskan kelab dari Filipina KFC 4-1 di Stadium Kapten Iwayan Dipta. Skuad kendalian Aidil Syarin Saha itu kini berada di tangga ketiga kumpulan G, berkongsi 3 mata dengan Bali United FC dan ketinggalan 3 mata di belakang pendahulu Visaka FC. Itu yang akan membawakan players lagi motivated, ya, kerana peluang tu membukakan semua tim hari ini, ya, because kita boleh nampak sekarang
Visaka balik 3 poin, kita 3 poin. So itu akan membawa semangat lagi player sebelum game bila kita mendengar yang balik kalah besar dengan Visaka. So alhamdulillah players do their job hari ni, malam ni, and mereka kasih yang terbaik. So bersyukur kerana players punya effort untuk kemenangan malam ni. Kedah akan membawa misi wajib menang apabila berdepan Visaka pada aksi terakhir kumpulan di gelanggang sama Khamis ini. Baik, bersua kembali. Siapa yang tak sayang anak? Kerana itu, apa sahaja sanggup dilakukan. Namun, sayang pun ada hadnya agar tidak memudaratkan masa depan mereka. Ya, apa ceritanya? Jom kita saksikan dalam segmen Hashtag. Ella anak ditahan, seorang bapa nekat menyerang polis menggunakan jengkaut bagi menghalang anak lelakinya di Berkas. Suspek perlu ditahan atas kesalahan serangan dan pecah rumah. Berdasarkan rakaman itulah, bapa suspek dilihat menghayunkan bilah jengkaut itu ke arah anggota polis. Mujur tiada kecederaan berlaku. Di Indonesia, tindakan seorang lelaki 50-an menangkap buaya sepanjang 4 meter dan seberat 1 tan secara solo mencuri perhatian. Dikenali Usman, dia terserempak buaya terbabit di sebuah kebun. Hanya sejam digunakan untuk menangkap haiwan tersebut menggunakan tali. Reptilia itu dikatakan sering muncul di kawasan kediaman dan boleh membahayakan nyawa. Dan ini pula pasal itik. Tindakan pantas seorang lelaki berjaya menyelamatkan seekor itik yang tercekik. Dalam insiden di Thailand itu, haiwan berkenaan secara tidak sengaja tertelan botol air mineral. Mujur lelaki itu cepat mengeluarkannya tanpa sebarang kecederaan. Baik, paparan hashtag seketika tadi mengakhiri berita perdana 28 Jun 2022. Jangan lupa untuk ikuti program inklusif selepas ini dan dengan itu Assalamualaikum. Salam keluarga Malaysia.